Hello guys, anda bersama saya dalam rancangan Santuy Geografi KSSM SPM episod 32. Okey, walaupun kita masih berada dalam tajuk yang sama iaitu bab 12 iaitu pertumbuhan penduduk dunia, tetapi fokus kita adalah diharap murid akan dapat mencirikan dua jenis piramid penduduk. Okey, terdapat dua jenis piramid penduduk yang popular dalam soalan SPM iaitu piramid progresif dan juga piramid terganggu. Okey, ini adalah gambar raja piramid progresif dan ini pula adalah gambar raja piramid terganggu. Okey, kita lihat apakah ciri dan kesan piramid progresif. Okey, yang pertama. Okey, murid perlu tahu raja di belakang ini 0 hingga 7, 0 hingga 7 ini adalah peratus. Di sebelah kiri ini adalah lelaki dan di sebelah kanan adalah perempuan. Dan 0 hingga 4 ini adalah umur. Okey, sehinggalah 85 tahun hingga 89 tahun. Ini adalah umur. Okey, kita lihat ciri piramid progresif. Yang pertama, kadar kelahiran tinggi. Buktinya, okey, umur 0 hingga 4 tahun, lelaki dan perempuan adalah tinggi peratusnya. Yang kedua, kadar kematian juga tinggi. Sebab kalau kita perhatikan, umuran 80 hingga 84 lelaki dan perempuan sangat rendah peratusnya. Jadi, ia menunjukkan bahawa kadar kematian juga tinggi. Okey. Yang ketiga, jangka hayat penduduk tinggi. Okey, bagaimana kita membuktikan jangka hayat penduduk tinggi? Kerana daripada aspek umuran ini, kita boleh perhatikan ada umuran yang mencecah sehingga 85 hingga 89 tahun. Yang keempat, kumpulan umur 0 hingga 4 tahun adalah yang paling ramai. Betul, kerana kadar kelahiran lebih tinggi di usia 0 hingga 4 tahun. Dan kita boleh katakan peratus kanak-kanak lelaki dan perempuan juga hampir sama. Betul. Dan kumpulan umur melebihi 75 tahun adalah yang paling kecil. Okey. Kerana ramai yang telah meninggal. Okey, apakah kesan kepada penduduk yang mempunyai piramid progresif? Yang pertama, golongan dewasa ramai akan dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak dalam pelbagai sektor pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyediakan pasaran yang lebih luas dan meningkatkan ekonomi negara. Kerana bila ada peluang pekerjaan, bila ada gaji yang tinggi, taraf hidup akan meningkat dan akhirnya taraf hidup yang meningkat ini mereka boleh membeli pelbagai jenis barangan dan keperluan mengikut kehendak masing-masing. Jadi ia akan meningkatkan ekonomi negara. Yang ketiga, kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk muda di masa hadapan. Dan yang keempat, pelbagai kemudahan asas perlu disediakan. Okey, manakala ciri piramid terganggu juga, okey. Cirinya adalah kadar kelahiran rendah. Kita boleh katakan rendah sebab kurang daripada 1.2%. Even lelaki dan perempuan. Yang kedua, kadar kematian juga rendah. Tengok di sini. Peratus penduduk lelaki lebih rendah. Kita boleh perhatikan lelaki dan perempuan dapati lelaki lebih sedikit. Peratus penduduk perempuan lebih tinggi. Betul. Jangka hayat perempuan lebih tinggi. Juga betul kalau kita perhatikan. Okey. Di umuran-umuran yang 75 tahun dan ke atas, kita dapati bahawa perempuan lebih ramai. Dan jangka hayat lelaki lebih rendah. So, apakah kesan piramid terganggu ini? Yang pertama, penduduk dewasa akan kurang, menyebabkan sumber ekonomi negara tidak dapat diusahakan sepenuhnya. Kedua, penduduk yang kurang akan menyebabkan masalah kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, apabila kurang penduduk, negara tersebut perlu mengimport buruh dari negara lain. Buruh luar untuk bekerja dalam pelbagai sektor. Okey guys, itu saja untuk episod kali ini. Sekian, terima kasih. Diharap kita akan berjumpa dalam episod yang akan datang.